ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Tuhan kami, pimpinlah kami untuk mengenali yang benar itu benar, sehingga kami sentiasa berpegang dengan kebenaran. Pimpinlah kami untuk mengenali yang batil itu batil, jadikanlah kami sentiasa menjauhi kebatilan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik, dan kami memohon kepadamu amalan-amalan yang Engkau terima, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon perlindungan padamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada hawa nafsu yang tidak pernah puas-puas, dan daripada doa yang tidak Engkau mustajabkan. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikalah kami dalam Islam, hidupkanlah kami dalam Islam, dan juga masukkanlah kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Alhamdulillah, yang dimuliakan Allah, moderator kita Saudara Imran, yang dikasihi lagi dihormati Dr. Haji Said Ayub, Said Mustafa Al-Qudri, dan juga Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad, yang merupakan founder kepada Yayasan SKB dan juga merupakan owner dan pengasas kepada SKB Sdn Bhd. Alhamdulillah, yang dikasihi seluruh ahli-ahli Usrah Miftahul Jannah, Mama, Kak Tini, Datin Umi Kalsum, Dr. Syida, Datuk Said, yang mengasaskan sejak belasan tahun dahulu, dan juga pada seluruh warga kerja SKB, para Nexus usahawannya, dan juga muslimin muslimat, hadirin hadirat, di mana saja berada, mudah-mudahan dalam rahmat, dalam kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi puji dan syukur yang tidak terhingga kepada Allah, pada pagi ini diberi kesempatan untuk kita berusrah setelah kita cuti. Asyik cuti aja kan. Lepas tu 16 hari bulan 2 ni lagi Mekah balik kan. Jadi patut bulan 1 ni ada, betul, rehatlah kan. Sebab apa? Pergi Mekah banyak-banyak bukan kemuliaan. Tapi kalau pergi membawa balik ruh dan tarbiyah Mekah, itu baru kemuliaan. Orang zaman dahulu pergi sekali ya Mekah, tapi kesannya sampai mati. Orang panggil haji, dan amalan-amalan baik itu sampai mati lekat. Orang sekarang ni tiap-tiap bulan pergi ke Mekah, duit banyak, pergi ke Mekah tiap-tiap bulan, tapi masjid tak pergi. Program-program agama ditinggalkan. Kalau kat Mekah pukul 2 pagi pergi dah. Pukul 2 pagi berebut dah nak masuk masjid.
Tapi balik Malaysia, masjid sepi dan kosong. Jadi sebab itu pergi Mekah banyak-banyak bukan kemuliaan. Tetapi bagaimana sekali pergi, tetapi berubah hidup sampai bila-bila. Jadi mudah-mudahan, Alhamdulillah pada hari ini, walaupun sikit-sikit batuk lah, tapi kita teruskan usrah kita. Dan insyaAllah lepas ni, bulan ni tak ada cuti lah ni. Bulan ni, awal bulan 2 tak ada cuti. Dan kita mula nak kena persiap untuk masuk Ramadan. Jadi insyaAllah dalam Ramadan nanti, UMJ juga dan Yayasan SKB mungkin kita ada program-program berbentuk qiyamul lail, kuliah duha dan sebagainya, mengisi kehebatan Ramadan itu. Cuma tadi saya ada post dalam grup pada Puan Nesh dan juga pada grup Usrah Miftahul Jannah. Mungkin boleh forward kan? Iaitu yang dipanggil persiapan 5 persiapan untuk menghadapi kematian. Walaupun Ramadan dah tak lama, tapi kita tak pasti apakah ada hayat kita untuk sampai ke situ. Banyak saja yang sedar-sedar mati. Kemarin jiran depan rumah saya meninggal dunia. Baru ni sahabat baik saya, tepi rumah. Sehari sebelum saya ke Mekah. Umur baru 50 tahun cukup. 50 tahun cukup, balik kerja saja. Balik kerja, semayang asar, makan roti. Tak ada sakit, tak ada apa, makan roti. Namanya Allahyarham Ismail. Makan roti, kemudian mengantuk, tidur. Anak-anak kejut. Anak-anak kejut suruh bangun maghrib, rupanya mati tengah tidur. Saya lepas tu tak berani dah nak makan roti. Takut kita pula mati kan. Jadi, betapa mudahnya kata Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai ajal, tidak diperlewatkan sesaat dan tidak dipercepatkan sesaat. Ajal ni artinya perpisahan roh dan jasad. Kemudiannya tamatlah, terputus segala amal ibadah. Sebab itu tujuan kita mengaji dalam usrah kita ni, untuk kita semak diri kita, jangan sekali-kali terpedaya oleh syaitan merasakan kita sudah cukup amal. Bila orang sebut pasal syurga, rasa macam kita sudah layak masuk syurga dengan amal kita. Bila sebut neraka, mustahil kita masuk neraka, kita sudah buat baik. Ini dipanggil orang yang terpedaya dengan amal yang sikit, rasanya banyak, dosanya banyak, rasanya sikit. Inilah kerja-kerja syaitan laknatullah. Bagaimana tanpa suluhan ilmu. Sebab tu Nabi sebut, man salaka tariqan fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mendatangi majlis-majlis ilmu, maka dipermudahkan jalan untuk masuk syurga. Kerana dengan ilmu akan memimpin kita bagaimana yang mengenali yang hak dan yang batil. Kita jauhkan yang batil, kita bersama yang hak. Dengan ilmu menyuluh kita bagaimana tata cara sembahyang. Tata cara sembahyang. Sembahyang yang betul. Saya kemarin naik kapal terbang. Ramai orang salah faham. Bila naik kapal terbang, benda simple aja kan. Dalam bab bersuci di dalam kapal terbang. Orang Melayu punya pandangan, bersuci selagi tak jumpa air, dia rasa macam kotor lagi. Dalam Islam cukup simple. Ada air, tak ada air, maka bersucilah dengan kertas tisu. Macam Cina lah pula Ustaz. Tak apalah Cina pun. Tetapi masuk tandas, mana boleh dalam kapal terbang nak guna air. Terbakar kapal terbang. Habis tu pakai tisu. Ada orang yang jahil, dia ambil tisu depan dia basahkan dengan air, dia lap punggung. Awal lagi batal dan tidak sah. Tidak sah basuh najis. Kerana dalam fiqh Imam Syafi'i, air itu mesti mendatangi, bukan didatangi. Apa-apa basuhan menggunakan tisu basah, semua tidak sah. Tak boleh semayang. Basuh najis baby pakai tisu basah, white tisu, tak sah. Baby itu masih najis. Ataupun
kita masuk toilet kencing, lap dengan tisu basah, tidak sah. Pergi semayang tak sah. Sebab kita tak mengaji tentang hukum hakam. Sebab itu kata Nabi, nampak macam semayang, tetapi tak khusyuk, tertolak. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang yang sembahyang. Orang sembahyang pun Allah kata celaka, yang tak sembahyang 2 kali celaka. Yang sembahyang pun celaka. Kenapa celaka? Mereka ini lalai dalam sembahyang dan mereka sembahyang sebab ra'un, riak, tunjuk-tunjuk pada orang. Apa makna lalai? Lalai ini sembahyang asar sudah nak masuk maghrib. Umur dah makin banyak, tapi kita belum mampu menjaga sembahyang. Sedangkan kita tahu ibadah yang mula-mula dikira bukan sedekah kita, bukan qiyamul lail kita. Yang mula-mula dikira di akhirat adalah sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu sampai sekarang umur sudah 50, 60, 70 masih tak terjaga, artinya kita belum lagi betul-betul cinta pada Allah. Kan? Sembahyang asar dekat masuk maghrib. Maghrib dekat isyak. Isyak tidur dulu. Walaupun ada sebagian ulama kata afdal. Kan? Tapi sembahyang isyak sudah pukul 5 pagi. Nak masuk subuh. Itu lalai. Kan? Sembahyang zuhur nak masuk asar. Itu tak campur lagi. Sembahyang tidak khusyuk. Lalai juga. Nampak macam angkat takbir. Tapi tak pernah mengaji tentang tahsin solat. Tahsin solat. Tak pernah mengaji tentang istinja, wuduk. Ambil air, tak ada air, ambil dengan botol spray. Dia bukan semudah itu. Ambil wuduk botol spray, mesti mengaji. Kerana dalam Imam Syafi'i, air itu syaratnya air mutlak dan mesti mengalir. Ada orang saya tengok ambil wuduk dalam kapal terbang, spray sekali ya. Ratakan air, awal lagi semayang tak sah. Mesti spray sampai air mengalir. Dah mengalir baru cuci muka. Selagi tangan tak angkat tidak jadi mustakmal. Ataupun spray dalam tapak tangan. Spray sampai air penuh, raup kat muka, jangan angkat. Kalau angkat mustakmal. Letak balik tak sah. Itu kena mengaji. Istinja tak ada air, pakai tisu. Tisu tak ada, pakai kayu. Kayu tak ada, pakai batu. Surat khabar pun boleh. Daun boleh, asalkan jangan daun licin. Daun pandan, tak boleh. Daun-daun yang kesat, yang boleh menyucikan, boleh. Jadi dalam kapal terbang, bila kita travel, sangat mudah. Cuma orang Melayu ni dia tak biasa. Bila tak kena air, rasa macam tidak sah. Jadi bila ambil tisu, sekali lap. Katalah buang air besar. 2 kali lap. 3 kali cukup. Pakai balik seluar dalam, pakai balik seluar, pergi kat kerusi, sudah boleh ambil wuduk dengan botol spray, boleh sembahyang. Tahi kat punggung Ustaz? Tidak dipanggil tahi kat punggung. Itu sudah sah dari sudut ibadah yang dipanggil sempurna. Boleh tak kalau air ada, tapi nak pakai tisu juga, macam Cina? Jawapan boleh dalam hukum fiqh. Walaupun diutamakan air. Sah sembahyang. Jadi begitulah. Nak kena mengaji, maka sebab tu ilmu ni memimpin kita dalam masalah fiqh, dalam masalah ibadah, dalam pelbagai masalah. Maka sebab itu termasuk ilmu ini mengetuk pintu hati, wal isti'adad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk mati. Kita tak boleh jangka esok mati. Macam kawan saya baru ni, lagi sehari saya nak ke Mekah tu. Minggu sebelum tu dia duduk minum dengan saya. Baru umur 50 Baru umur 50. Balik kerja, penat, makan roti, tidur, mati terus. Mati terus. Jadi begitulah. Ada satu makcik baru ni pada bulan lepas. Saya dah buat kuliah rumah dia sudah belasan tahun. Tiap-tiap pagi Jumaat. Muslimat ada ratusan orang penuh. Sampai ke dalam rumah, sampai keluar. No? Tiap-tiap pagi Jumaat. Minggu Jumaat itu masih buat kat rumah dia elok saja. Datang angkat air pada saya selepas kelas. Hari Ahad saya ada kuliah duha. Di tapak duha saya. Dia datang lagi. Dia sebutkan saya, dia kata, Ustaz hari ni nak makan lebih sikit. Kita duduk
buat makanan tiap-tiap minggu tu, jamu orang ada beratus orang. Jadi dia kata hari ni rasa sedap dan nak makan 2 kali. Nak makan tambah sikit. Rupa-rupa tambah tu esok lusa jatuh. Koma sampai 2 hari meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi itu maknanya bersiap sedia untuk mati. Jadi kitab yang kita mengaji dalam Miftahul Jannah dan Yayasan SKB ini, saya ucap tahniah. Tahniah. Jarang saya jumpa syarikat-syarikat yang korporat yang ownernya memberi peluang yang luas kepada warga kerjanya, pada usahawannya, pada orang ramai untuk buat kelas-kelas agama seperti ini. Kerana selalunya kita tak fokus pada sale. Tapi kelas agama ini merupakan bimbingan rohani untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Orang tanya Sayyidina Ali, apa makna takwa kepada Allah? Yang pertama, kamu takut pada Allah. Dengan didikan agama, siapa yang jadi staf tak berani untuk curi tulang. Tak berani nak ponting, tak berani pecah amanah. Sebab mereka tahu dosa dan pahala duduk di mana pun ada. Inilah dipanggil tibul qulub, rawatan untuk hati. Bagi seorang pengusaha, peniaga, Nexus, takkan berani menipu orang. Takkan berani tipu orang. Kerana menipu tu adalah hasil yang haram. Menipu ni banyak. Takrir. Secara perkataan, lisan, dan juga amali, perbuatan. Jual kereta, kita sebut kat orang. Sebut, abang nak bagi laku, abang jangan bimbang. Kereta ni tak pernah accident. Tengok baru cantik ni. Pada dah 4 kali hancur dah kan. Maka berlaku transaksi haram hasil itu. Sebab kita tak mengaji kan. Maka siapa yang berniaga, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh urusan perniagaannya dan jual belinya daripada mengingati Allah. Mereka ini mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Mereka takut pada satu hari ia menggoncangkan hati, mengkaburkan penglihatan mereka, yakni hari akhirat. Kan? Jadi An-Nur ayat 37. Ini ayat orang bisnes lah. Ayat orang bisnes. Jadi kalau kita duduk dengan ilmu, kita berbisnes, kita buat apa, kita takut. Tak berani melakukan penipuan. Sekarang ni tuan-tuan beli madu lebah turun bukit daripada Cameron Highland. Yang jual itu orang asli, belum tentu asli. Saya dah kena banyak kali dah. Ini encik, saya orang asli jual madu. Asli, belum tentu asli. Madu yang paling asli apabila bawa balik rumah isteri marah. Yang tu yang paling asli sekali kan. Kalau beranilah. Jadi madu lain banyak yang tipu kan. Jadi sebab itu kita kata bila adanya rasa takut pada Allah melalui bimbingan ilmu, maka apa kita buat semua akan jadi baik. Termasuk dalam hukum perniagaan. Ada orang kirim barang pada kita. Ustaz pergi ke Mekah. Ustaz tolong beli jubah kat saya selai. Beli jubah kat saya selai. Kita beli harga RM60. Kita balik jual pada dia RM70 sebab dia tak bagi duit, harus. Tak berdosa. Tapi kalau dia bagi duit 100, dia pesan pada kita, kita jadi wakil membeli jubah, kita dapat RM60, kita sebut kat dia RM140 tu makan hasil haram masuk neraka. Sebab kita hanya wakil jualan. Tapi kalau dia tak bagi duit, kirim, harus. Nampak kecil hukum-hukum muamalah dalam Islam ini. Jadi sebab tu kena bimbingan dengan ilmu. Jadi pada hari ini sebagai mukaddimah, 5 amalan yang ahli-ahli usrah Miftahul Jannah, saya dan juga semua, termasuk muslimin muslimat, Yayasan SKB, oleh kerana mati ni pasti.
waktu kita mati, ayah kita mati, kita juga sedang menanti giliran untuk sampai. Ada 5 yang ulama-ulama sebut. Yang pertama sekali adalah sentiasa bertaubat kepada Allah. Bertaubat dan beristighfar. Nabi SAW menasihati umatnya agar sentiasa bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Agenda taubat bukan agenda bulanan. Agenda taubat agenda harian. Sebab tu Nabi SAW dia sendiri beristighfar 70 kali sehari. Dan ada hadis lain kata 100 kali. Alangkah malunya kita yang banyak dosa ini, kita tak peduli kepada minta ampun kepada Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu malam-malam bangun, ya Allah ya Tuhanku, alangkah banyaknya dosa aku. Sedangkan lepas alam dunia aku akan tempuh alam kubur seorang diri. Lepas alam kubur duduk alam mahsyar tak tahu berapa puluh ribu tahun. Telanjang bogil nak menanti suratan amal. Berbaris pula untuk ditimbang amal. Nabi kata, sebab tu kena baca doa-doa. Allahumma hasibni hisaban yasirah. Wahai Tuhanku, ringankanlah, permudahkanlah hisab aku dengan hisab yang ringan. Jadi, tak tahu berapa puluh ribu tahun. Mereka ini beramal tak berhenti. Sayyidina Osman, setiap 3 hari khatam Quran. Setiap 3 hari khatam Quran. Kita sekarang Quran pun tak tengok-tengok kan. Tak tengok langsung. Itu pun kita rasa macam baik. Selawat pada Nabi nak dapat 100 pun tak dapat. Istighfar, Nabi sudah dijamin syurga. Tapi Nabi sendiri istighfar, ada hadis kata 70, ada hadis kata 100 kali. Sehari. Sedangkan sudah dijamin syurga. Sedangkan kita ini manusia berdosa. Maka sebab itu kata Nabi, jadikanlah taubat ini dan minta ampun kepada Allah sebagai agenda harian. Kerana kata Nabi SAW, apa dosa pun, pernah bunuh orang. Dalam hadis Nabi, 100 orang dibunuh. Akhir sekali Allah terima taubat. Sahabat Nabi Ka'ab bin Malik, yang tidak bersama Nabi dalam perang Tabuk, sibuk dengan bisnes kurmanya, tak pergi. Dia melanggar arahan Nabi, dosa besar. 50 hari Nabi pulau. Sampai isterinya pun Nabi perintah jangan tidur. Lari kamu balik rumah. Jangan berkawan dengan orang yang derhaka macam ni. 50 hari tak ada orang tegur. 50 hari tak bercakap. Nabi tak paling muka. Nabi tak salam. Duduk zaman Nabi terhimpit. Hidup macam duduk dalam penjara. Akhir bertaubat kepada Allah. Turun ayat Quran. Mengampunkan dosa-dosa Ka'ab bin Malik. Seorang wanita pelacur pada zaman dulu. Yang hanya beri ikhlas memberi minum pada seekor anjing. Padahal tak adalah kejahatan. Wanita pelacur ni sangat jahat. Daripada muda menjual tubuhnya. Tapi hanya ikhlas menolong. Akhir sekali bertaubat, Allah ampun dosa. Kisah yang berlaku di Indonesia. Kisah benar yang disebut pada saya. Seorang wanita yang juga menjadi pelacur. Berniaga tubuhnya. Akhir bila dia mati, satu kampung tak ada yang nak datang urus jenazah dia. Lepas dia sakit lama, kemudiannya tak ada siapa, kecuali imam dan Bilal, seorang dua saja. Sebab satu kampung tuduh, dia ini orang jahat. Wanita pelacur jahat macam ni, buat apa kita nak urus jenazah? Mati mungkin masuk neraka terus. Pak Imam ni pergi urus. Pergi uruskan jenazahnya. Waktu orang sedang mandikan jenazahnya, Pak Imam tadi, dan juga isteri-isteri Pak Imam lah, wanita. Kubur, bukan kubur, jasadnya tengah mandi berbau sangat wangi. Sampai waktu orang simpan jenazah dia, masih berbau wangi lagi. Sampai orang balik tanya adik-beradik dia apa rahsia dia ni. Dia pelacur, dia wanita jahat. Rupa-rupanya orang terjumpa diary dia. Setiap malam menulis, merakamkan rasa bersalahnya kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku seorang wanita yang jahat yang telah melacurkan diri sudah puluhan tahun. Maka sekarang aku dah sakit masa dia belum mati.
Aku minta ampun kepadamu di atas segala dosa-dosa, ya Allah. Aku manusia jahat. Aku mengakui kejahatan aku. Akhir sekali, dengan ampun itu menjadikan Allah jadikan kuburnya dan dirinya berbau wangi. Sebab itu muslimin muslimat, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila kita keluar daripada rumah, kita nampak orang depan kita, baik dia tu ahli maksiat, baik dia tu ahli derhaka pada Allah, ataupun siapa saja, jangan pernah meletakkan diri kita lebih mulia daripada dia. Tengok orang tak pakai tudung. Jangan kata kita tak mati masuk neraka. Tengok orang minum arak. Jangan ukur kita ni lebih mulia daripada dia. Kerana mungkin ada amalan-amalan yang disoroknya pada Allah yang jauh lebih baik daripada kita. Kita nampak macam baik tapi hati jahat. Dengan mak kita pun jahat. Dengan kawan-kawan jahat. Ada orang yang mungkin dia belum dapat hidayah. Tudung tak pakai. Belum lagi. Dulu ahli maksiat. Jangan ukur kita lebih baik daripada dia. Kerana mungkin sembahyang kita tak diterima. Mungkin sebab itu, seorang yang berdosa lebih mudah untuk dapat rahmat Allah bila dia bertaubat berbanding seorang yang sudah buat amal tapi sombong dengan amalnya. Kita rasa macam kita baik. Orang duduk depan kita, kenapa tak boleh hari ini, tahun baru, kita ubah hati kita jadi baik dengan cara kita sebut, Ya Allah, Ya Tuhanku, dia tu tak pakai tudung, dia ni ahli maksiat. Kau ubah hatinya, Ya Allah, jadi dia kebaikan. Baru dia panggil hati baik. Ini kita tengok, tak tahulah dia ni mati nak masuk neraka mana, agak jemput ke malaikat. Ni hati jahat. Bila kita nak berbicara hati kita jadi baik, melihat ahli maksiat, doa pada dia. Orang buat zalim pada kita. Sebab itu, teruslah berbuat baik walau tak ada orang puji. Teruslah taburkan benih-benih kebaikan walau tak ada orang peduli. Kita nak tolong orang. Kita tolong madrasah. Kita sumbang infak. Tak ada siapa peduli. Tak ada siapa yang ucap terima kasih, ucap tahniah. Di atas amal, teruskanlah. Kerana Allah tidak pernah lupa kepada kebaikan. Walaupun tak ada manusia peduli. Ini hati yang sihat. Antara kebaikan, melihat ahli maksiat, kita doa kebaikan. Kita selalunya tengok ahli maksiat, tak tahulah dia ni agak mati, nak masuk neraka lapisan mana. Macam manalah mati. Dia tak tahu ingat amal kita seronok sangat. Kita rasa macam amal kita soleh sangat. Sebab kita rasa baik. Kita tertipu oleh syaitan dengan amal yang sikit. Sahabat Nabi, mereka amal banyak tapi rasa sikit. Mereka dosa tak ada tapi mereka rasa dosa banyak. Kita dosa banyak, rasa macam tak ada dosa. Tengok orang-orang yang lain yang jahat, seolah kita paling baik. Ini tertipu oleh syaitan, bukan hati yang sihat. Yang kita duduk bincang pasal Tibul Qulub ini, baru duduk muka surat 21 ni, nak bincang pasal hati. Maka sebab tu saya cadang kepada saya dan kepada semua, beristighfarlah sebanyak mungkin tiap-tiap hari. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'azzabahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzabahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, ya Muhammad, berada di antara mereka. Dan Allah tidak akan menghukum mereka selagi mereka masih minta ampun kepada Allah. Itulah the power of istighfar. Kita pernah bincang dulu the power of istighfar. Kita ada masalah hidup, istighfar. Imam Ibn Taymiyah, guru kepada Imam Ibn Qayyim, pengarang kitab kita ni, dia kata apa? Aku kadang-kadang menghadapi masalah yang sangat berat. Laku aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Nabi, orang yang memperbanyakkan istighfar, rezekinya diluaskan. Orang yang memperbanyakkan istighfar, kesulitannya diangkat. Orang yang banyakkan istighfar, didatangkan segala kemudahan atas segala urusan. Dan orang yang nak gembira pada hari diterima buku catatan amal, di akhirat nanti, yang paling berat. Waktu malaikat panggil,
panggil kita semua nak diberi buku catatan amal, masa tu kecut perut. Tapi tiba-tiba jadi gembira. Macam mana nak jadi gembira? Kata Nabi SAW, perbanyakkan istighfar. Ulama-ulama sebut, kalimah istighfar ni pendek tapi sangat power. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bergegar arasy Allah orang yang minta ampun. Tak payah banyak, 3-4 kali, tapi ikhlas, bergegar arasy. Kalimah yang sangat dikasihi. Sehingga kata Nabi SAW, orang yang minta ampun kepada Allah, mereka ini berdosa bagaikan tak pernah buat dosa. Dicuci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi saya cadang, jadikan agenda taubat dan istighfar bagi dapat 1 hari 100 kali. Ulama-ulama dapat 1000 kali. Kemudian istighfar ni akan membersihkan diri daripada segala maksiat dan dosa, menjadikan kehidupan kita dicintai oleh Allah, hati kita jernih. Yang kedua, persediaan untuk mati agar hati kita sihat adalah betulkan solat kita dan cubalah untuk khusyuk. Betulkan sembahyang. Jangan pernah rasa sembahyang kita betul. Saya cek yang kat surau dah 40 tahun datang masjid pun menungging. Pak Haji 40 tahun datang masjid takkan tak betul. Tengok duduk pun tak betul. Tengok sujud lagi tak betul. Itu belum test bacaan. Yang saya dah sebut 5 bacaan yang wajib betul. Yang wajib betul. Dalam sembahyang, yang pertama angkat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Batal awal lagi. Allahu Akbar. Awal lagi batal. Sebab dia panggil rukun qauli. Fatihah. Bila kali akhir kita cari tok guru, cek Fatihah kita. Jangan dok syok. Rasa saya dah sembahyang 30 tahun. Menungging geng-geng surau tu yang saya cek. Menungging. Pak Imam, Pak Bilal pakai serban menungging. Bilal yang azan 20 tahun baca Fatihah menungging. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmanir-Rahim. Rahman ha mati. Rahim ha tak mati. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua-dua salah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan ta'in. Ta'in. Nampak kecil ya? Tapi sebab kita tak mengaji, kita rasa macam Fatihah kita betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Bukan ta'in. Bukan ain mati. Iya, tak ada tasydid. Kalau tak ada tasydid, berubah 1,000,000%. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saja Tuhan matahari yang ku sembah dan Tuhan matahari yang ku minta tolong. Tak ada tasydid, tak ada sabdu atas iya. Beza langit bumi. Tuhan yang ku sembah jadi Tuhan matahari yang ku sembah. Tak kesyirik pada Allah. Sebab tak mengaji, kita rasa macam, saya ingat Dr. Said bagi awal dulu dalam usrah kita, memahami bacaan-bacaan dalam sembahyang. Itu salah satu cara nak khusyuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Salah awal, balik kampung. Bukan huruf kim, qim, qaf. Nampak kecil. Sebab tu bila kita cek kat surau, menungging. Saya dah 20 tahun dah semayang, takkan salah Ustaz. Rupa semayang. Sebab tu kata ulama, nak bersiap mati, cek semayang. Kita kena buat kelas tahsin solat. Tahsin solat.
Fatihah pun dah menungging, belum tengok rokok sujud lagi. Belum tengok lagi khusyuk ni. Rasa kita macam, okey, saya dah semayang. Saya dah beramal soleh. Ni dia panggil terpedaya dengan syaitan. Tengok orang lain tak semayang, rasa orang tu ahli neraka. Rasa kita ahli syurga. Lagi tertipu. Maka sebab tu kena mengaji. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Kan? Situ ramai salah. Tok Imam pun salah. Saya duk belasah selalu Tok Imam kat Kelang ni. Kan? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kalau dengung, pusing balik kampung awal. Dia mesti him wa. Alaihim wa. Bukan alaihim. Ada dua harakat pun menungging. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi bi'a. Bukan bi' ghairil maghdubi alaihim. Bukan bab temu dengan ain mati. Bi'a. Oh, nampak kecil bola Fatihah menungging dah. Jadi sebab tu kalau kita nak mati, kenapa kena betul semayang? Kita duk sibuk betul benda lain. Semayang tak betul. Sembahyang tu tiang agama. As-salatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, dia tu mendirikan agama. Barang siapa tak sembahyang, dia meruntuhkan agama. Sebab tu orang tak sembahyang ni musuh Islam. Orang tak sembahyang ini musuh Allah. Orang tak sembahyang ni musuh Rasulullah. Kadang-kadang musuh-musuh inilah kita bawa masuk dalam rumah kita jadi menantu tak sembahyang. Kita bawa musuh Allah. Musuh agama. Orang tak sembahyang ni dosa besar. Tak sembahyang bukan dosa kecil. Kita rasa bunuh orang. Orang tak sembahyang ni dosanya lebih besar daripada bunuh orang. Lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa minum arak. Pokok pangkal pada segala dosa tak sembahyang. Tapi ramai tak rakyat Malaysia tak sembahyang. Bersepah-sepah yang tak sembahyang. Dia rasa macam okey. Hari raya pakai samping baju Melayu, takbir raya. Tapi tak sembahyang. Kalau dah sembahyang tu tiang agama, maka sebab dia tiang, kita kena jaga betul. Agar dia tak riak. Agar hukum fiqahnya betul. Kadang-kadang sembahyang okey. Daripada awal, kunci sembahyang adalah taharah dan juga wuduk. Sembahyang okey, Fatihah betul, rukuk sujud betul. Ambil air sembahyang pula tak betul. Sembahyanglah sehari 20 juta rakaat, kosong pahala. Kena ngaji pasal wuduk. Sepah-sepah ambil wuduk ni tak betul. Wanita-wanita yang ada saiban panjang ni kena basuh. Walaupun pendapat yang minoriti kata cukup kena pangkal. Ni, akak-akak yang saiban panjang ni, patut ambil basuh, bagi kena air. Itu dalam fiqh Imam Syafi'i. Kalau tak nak, potong saiban lah. Kan? Kemudian muka. Tangan, sepah-sepah basuh tangan, tak lepas siku. Sembahyang, tahajud sembahyang. Bila kita cek wuduk kita? Sebab semua perkara mesti dengan ilmu. Mandi junub, sepah-sepah, tak sah mandi junub. Tapi sembahyang tahajud, 5 rakaat, 10 rakaat. Sembahyang duha, 12 rakaat. Tapi mandi junub tak sah. Kerana kita rasa, ala ilmu setakat mandi junub. Bersepah-sepah mandi junub tak sah. Terutama bila mandi junub, yang saya dah sebut dulu, dia macam Nabi mesti duduk. Ada syarat mandi junub 2 je. Niat. Yang kedua, mesti meratakan air. Yang ni jadi masalah. Rata air pada bahagian lain mudah. Tapi pada bahagian celah punggung, belum sampai ke dubur itu, kalau kita berdiri, punggung terjadi rapat macam ni. Takkan kena celah punggung tu. Celah punggung hanya boleh kena air apabila kita duduk mencangkung, maka bila duduk, baru terbuka punggung, baru air sampai. Betapa banyak orang mandi junub, semayang nampak okey, baca Quran, rupa baca Quran masih berjunub.
berdosa sebab tak mengaji. Kan? Nampak kecil, tapi kecil itu menjejaskan ibadah. Maka sebab itu, perbaikilah sembahyang kita. Mulai hari ini tahun baru, kita pakat-pakat berazam untuk jernihkan hati kita dengan jaga sembahyang. Sahabat Nabi seorang, dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya bangun malam, tak pernah. Berselawat pun jarang-jarang. Sembahyang sunat lagi tak ada. Baca Quran pun tak ada. Kemudian tolong-tolongan susah pun tak ada. Tapi saya sembahyang, jaga sembahyang 5 waktu saya. Apakah layak saya masuk syurga ya Rasulullah? Kata Nabi, kamu jaga yang wajib itu, layak kamu masuk syurga. Saya bimbang kita duk sibuk yang sunat-sunat. Sembahyang kita tak nak repair. Sembahyang rasa macam sudah betul. Sembahyang tak pernah cek dengan guru-guru. Kita duk baca buku sendiri, tunduk rokok sendiri, rasa macam betul. Kan? Kemudian baca tahiyat pun salah. Attah. Bukan attah. 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 Hayya. Attahiyya. Itu pemenungging dah. Tahiyat akhir adalah rukun. Selawat Nabi adalah rukun. Salam adalah rukun. Rukun qauli, Fatihah, takbir. 5 ni. 5 ni mesti baca, telinga dengar. Kalau baca, telinga tak dengar, awal lagi tak sah. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Sudahlah. Tak paling. Paling kiri kanan sunat. Tak paling tak apa. Tak raut muka tak apa. Tapi tak dengar Assalamualaikum. Telinga sendiri tak dengar. Awal lagi bapa. Allahu Akbar. Telinga mesti dengar. Tapi kalau kuat sangat, sampai jemaah lain dengar, makruh. Kalau sampai satu saf dengar, haram. Itu pun kena mengaji. Ya, maka sebab itu, saya cadang pada diri saya dan semua, perkara pertama yang akan disemak oleh Allah, bukan sedekah kita, bukan qiyamul lail kita, bukan benda-benda lain, bukan jihad kita, bukan puasa sunat kita. Mula-mula ditengok, Allah perintahkan malaikat cek sembahyang dia dulu. Kalau sembahyang okey, baru datang topak pahala-pahala lain. Kalau dah cek sembahyang KO, tak sembahyang, malaikat kata pahala lain tolak ke tepi. Basuh berak mak, tolak ke tepi. Suap makan mak, tolak ke tepi. Dukung mak pergi tawaf, tolak ke tepi. Sebab sembahyang tak betul. Jadi itu dia panggil as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Yang ketiga, amalan ketiga untuk jernih hati sebelum mati. Selesaikan semua hutang yang ada. Hutang dengan Allah, puasa, ganti. Atau bayar fidyah, pesan pada anak-anak. Sembahyang, ganti. Hutang dengan Allah. Kalau masih ada qada, sampai ada ulama fiqh kata tak payah sembahyang sunat. Kerana qada itu wajib. Sunat itu sunat. Kita dah sibuk sembahyang duha, qiyamul lail, qada ada beribu kita tak selesai. Ada ulama fiqh yang tegas kata tak payah sembahyang sunat. Sembahyang qada sampai habis, sunat tak payah buat langsung. Ada satu lagi pandangan, kamu buatlah yang qada dengan penuh istiqamah, tambah dengan yang sunat, diharus bukan disunat. Sebab utamakan bayar hutang. Utamakan bayar hutang dengan Allah. Ramai orang tak kisah, sibuk sembahyang duha. Duha itu sampai kiamat adalah sunat. Tak payah sembahyang duha. Habiskan qada. Zaman 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Masa zaman main netball, pakai jadi goal defense, GD. Goal attack, GA. Saya zaman sekolah ada seronok lagi tengok orang main netball kan. Mana ada orang main netball pakai abaya. Semua pakai skirt menonggil-menonggil. Kita duduk tepi padang sampai petang pun seronok kan. Goal attack, GA. Masa tu tak semayang. Tak semayang. Qada yang tu dulu. Bukan sibuk buat sunat. Kayak mulai tak payah bangkit pun tak apa. Qada. Bangun tengah malam, qada. Tapi banyak sangat ustaz, qada lah setakat yang mampu. Allah ni dia tengok komitmen kita. Itu hutang dengan Allah. Ada satu lagi yang paling kita takut, saya takut, semua kita takut, hutang dengan manusia. Hutang dengan manusia. Pernah hutang dengan Pak Long kita.
Pernah hutang. Sebab tu untung orang bagi hutang pada orang ni pada malam Isra' wal Mi'raj. Ada kan? Orang berhutang dengan kita tak nak bayar, lari-lari. Ni kena tanya Puan Hajah Katika. Banyak orang lari daripada dia. Kan? Masa nak menanam tebu di bibir mulut. Kan? Doktor Hajah, kan? Saya janji bulan depan saya garanti bayar. Cop jari. 5 jari cop. Dia ambil, kita bagi hutang, dia hilang tak ke mana. Untung orang yang memberi hutang pada orang. Kerana setiap hari, Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi melihat pahala orang yang beri hutang lebih besar daripada pahala orang yang infak pada jalan Allah. Orang tak bayar hutang kita tiap-tiap hari dapat pahala. Tiap-tiap hari. Sebab orang berhutang ni dia tak ada apa. Lebih besar daripada kita infak. Infak ni dia ada lagi. Cuma tak cukup. Bila bagi hutang, orang tak bayar, itu rahmat. Tetapi bagi orang yang tak bayar itu, qiyamul lail tiap-tiap malam 20 rakaat, baca Quran 30 juzuk, mati syahid dalam medan perang, terpotong kepala, patah tangan, buta mata, mati syahid, roh tergantung langit dan bumi. Roh orang kafir pergi ke Sijin, roh orang Islam pergi ke Illiyin. Tapi roh orang yang berhutang, umrah tiap-tiap bulan, haji tiap-tiap tahun, sedekah tiap-tiap bulan, berjuta-juta, rohnya tergantung langit bumi. Kerana apa? Selagi hutang tidak terbayar, nasibnya tak tahu selamat ataupun tidak. Walaupun mati syahid. Nabi bagi tahu, orang bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, dia ni mati syahid, rohnya selamat? Tak, kata Nabi. Kerana aku dikhabarkan dia ada hutang yang tak bayar. Selagi waris tak bayar, selagi tu roh takkan selamat. Bila selamat dia? Akhirat nanti. Roh yang tergantung, tak tahu baik, tak tahu buruk, kesian. Waris pula buat tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, wajib tulis wasiat untuk waris. Mak ada hutang sekian dengan Pak Long sekian, dengan ni sekian, dengan Dr. Said sekian, dengan Puan Hajah Katika, dengan Kak Tini sekian. Tolong, ni nombor telefon, tolong. Kalau mak mati, ada harta-harta mak jual, bayar hutang. Wasiat. Masalahnya kita meremehkan hutang, rasa amal soleh kita baik. Lagi dahsyat, kita duk sibuk buat amalan sunat, tak bayar hutang. Membayar hutang adalah wajib. Pergi umrah kali kedua, kali ketiga, kali 40 adalah sunat. Bila orang minta hutang, bila akak nak bayar hutang saya? Oh, saya tak ada duit lagi lah, tak cukup. Sedar-sedar keluar Facebook lagi minggu depan, alhamdulillah, Allah izinkan lagi dapat pergi ke Mekah kali yang ke-25 dalam bulan Ramadan ini, maka keluar Facebook. Hutang tak nak bayar, umrah boleh pergi. Umrah kali kedua, 3, 4, haji kali kedua, 3, 4, sunat. Ini dia panggil orang tak mengaji agama, bayar hutang dulu. Jadi saya cadang, tak guna amal soleh banyak, tak guna kalau kita masih ada hutang yang tidak tertulis, tergadai amal soleh, kemudian duduk antara langit bumi, roh kita tak tenang sehingga waris bayar. Waris nak bayar macam mana, dia tak tahu maklumat. Sebab tu Islam suruh tulis wasiat. Tulis wasiat terutama hutang kita. Mak ada puasa berapa hari, mak tinggal pernah tinggal semayang umur dulu 16-17. Mak ada hutang dengan lebay main. Hutang ni cuba ingat. Yang tak ingat, minta ampun pada Allah. Hutang yang telah kita, orang yang berhutang, kita hutangan dia, tokenya dah mati. Imam Ghazali bagi panduan. Kalau cari hutang dengan katalah dengan seorang tu, dia dah meninggal dunia, cari waris tak jumpa. Hutang 1,000. Macam mana nak buat? Imam Ghazali bagi jalan. Infakkan RM1,000 itu pada pembinaan madrasah, sekolah, tahfiz dan sebagainya. Niatkan pahala pada orang yang pernah buat baik dengan kita, meminjamkan duit dia dan minta ampun dengan Allah. Mudah-mudahan tiap-tiap hari pahalanya mengalir dengan duit bayaran hutang kita itu. Mudah-mudahan mengalir. Di akhirat nanti, dia maafkan kita sebab nampak pahala banyak. Selamat itu di akhirat. Jadi sebab itu saya cadang, oleh kerana
dia menjadi penentu amal diterima. Hutang dengan Allah senang. Ganti minta ampun. Hutang dengan manusia wajib lunas. Kalau dah mati, buat cara macam tadi. Kalau ada waris, pergi cari. Maka sebab tu malam ni sebelum tidur, tulislah wasiat pada anak-anak. Tulis wasiat pada anak-anak agar kita tak tergadai amal soleh. Nampak ibadah banyak, sedekah banyak, sembahyang malam banyak, kemudiannya pergi masjid tak berhenti, tapi walaupun mati syahid, terputus, terpenggal kepala, hancur lebur di kerat 80, kalau ada hutang, kata Nabi, tetap roh tidak dibawa ke illiyin. Maka sebab itu masih hak orang sampai akhirat nanti baru dibicarakan. Kalau ada rezeki, syurga. Tak ada rezeki, masuk neraka. Baik, yang keempat. Yang keempat, amalan untuk bersiap untuk mati. Kata Nabi SAW, banyakkan 3 perkara yang boleh membantu ketika di dalam alam barzah. Kita kena prepare. Walaupun tak nampak, tapi hati kena sampai. Nabi SAW bersabda, apabila meninggal dunia seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah yang ditinggalkan semasa hidup. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, adanya anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Ada manusia dalam dunia ini, 3 dia dapat rembat. Dia buat sedekah jariah, dia juga ada ilmu dakwah pada orang, dia juga ada anak soleh. Ada orang dapat 3 in 1. Tapi kata Nabi, kalau tak dapat 3 dalam 1, dapat 1 daripada 3 pun cukup. Ada orang dalam hidup, mungkin dia ada harta, tapi dia tak ada anak. Mungkin dia ada ilmu, tapi dia tidak ada harta. Mungkin dia ada harta, mungkin dia ada anak, tapi dia tidak ada pula ilmu. Maka, tapi kalau ada dapat 3-3, syukur. Tapi jarang. Kita kena fikir, untuk keselamatan akhirat, salah satu yang pertama, sadaqatun jariyah. Yang yayasan duk buat ni, Puan Hajah Kartika dan juga doktor duk buat ni, nak ajak kita agar ada amal sedekah jariah. Nak harap qiyamul kita hampas sampai sekarang ni duk kencing lagi. Bangun subuh pukul 6.30, 6.50. Nak harap kepada sembahyang duha, malas. Kemudian nak harap pada benda-benda ibadah, baca Quran, alas, satu muka pada mengantuk, main game sampai pagi tak apa. Tengok musang berjanggut lah, Nujum 4 belalang, 3 filem, tak apa. Nak zikir pada Allah susah. Tapi sedekah jariah, orang buat pondok. Macam lusa ni, Ustaz Lah daripada Yala datang nak jumpa saya, kan? Saja nak datang. Dia ada urusan di KL. Dia datang saja nak ziarah saya balik Mekah. Dia nak datang di Jumaat ni, Ustaz Lah. Sukanya saya pergi ke sana kerana madrasah yang naik dengan tangisan air mata. Yang mengasaskannya arwah abah, bapa kepada Puan Hajah Kartika. Dan juga mama yang masih hidup ni. Dan juga Puan Hajah dan Yayasan SKV. Kakak-kakak yang Nexus dan warga kerja SKV, orang yang paling untung dalam dunia. Kerana SKV menginfakkan setiap sen, setiap kotak yang terjual, barangan-barangan terjual, ada infak amal jariah. Siapa yang tolong buat marketing? Siapa yang jadi accountant? Siapa yang tolong packing? Siapa yang tolong post? Siapa yang tolong jaga pelanggan? Siapa yang meniaga? Para stokis, para Nexus. Ada saham di situ, diinfakkan membina madrasah. Sekarang tak nampak. Bila masuk lubang kubur, malaikat bawa pahala. Awak dulu ada terlibat kerja dengan yayasan? Nah, terlibat dengan SKB yang infak bina bangunan? Nah, jadi sebab tu kita kena fikir perkara amal jariah. Kerana walaupun mati 1000 tahun, pahala berjalan macam masih hidup. Jadi kita di yayasan ni memang selalu bina masjid dan sebagainya. Kita terlibat dalam perkara tu. Kalau kita tak mampu bagi duit, kita tolong sebar poster. Juga dapat pahala. Yang kedua,
Macam mana untuk ilmu yang dimanfaatkan. Saya tak ada ilmu, Ustaz. Jangan nak jadi pendakwah ni tunggu kita banyak ilmu. Baliu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Sampaikan. Jangan tunggu kita banyak ilmu. Contoh saya ambil. Zaman internet sekarang ni, zaman sains teknologi, zaman media sosial, kan hari ni kan kita share pasal 5 amalan ini, kakak-kakak, abang-abang ambil masuk dalam grup family. Itulah ilmu bermanfaat. Ada orang yang tak suka sedekah, dia baca yang ni, sedekah dia. Ada orang yang anaknya tak didik dengan Islam, dia baca membangunkan anak-anak dengan cara didik Islam, saya bagi panduan doa. Itulah ilmu. Selama mana ilmu tersebar, selama tu dapat. Untunglah Ustaz, dia nak mengajar tak semua orang. Saya bakal link kuliah kita. Itulah sebar ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Dapat doa-doa apa-apa, share. Dapat apa maklumat tentang Islam, kongsi. Maka sebab itu, kita kena fikir bagaimana untuk menjadi orang yang menyebarkan ilmu. Mendengar ilmu, sebar ilmu, sokong ilmu. Semua itu, orang yang kasih pada orang yang menyebarkan ilmu, semua dicintai oleh Allah. Yang ketiga, kalau ilmu kita tak ada, harta pun tak ada peluang lagi untuk pahala hari-hari walaupun mati. Namanya ada anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Ada ibu bapa kita mati dalam main judi. Tahun 60-70 dulu orang perempuan semua mati tak akan tudung. Mak tok nenek moyang kita dah umur tahun 70-an tak ada orang pakai tudung. Mati. Mati tak akan tudung ni sehelai rambut menggelegak otak dalam neraka. Mendedahkan. Sebab tu akak-akak abang-abang semua hati-hati. Kesian mak ayah kita yang dah mati. Nak sambut hari lahir mak. Sebab anak jahil. Orang tak tahu siapa mak. Kita tolong postkan dalam Facebook. Tolong upload gambar mak tak pakai tudung. Masa mak umur muda dulu. Selamat hari lahir mak. Mak dah pergi meninggalkan kami. Bagus. Tapi waktu keluar gambar mak tak pakai tudung, ini satu kebodohan. Kesian mak melolong dalam kubur. Kenapa awak dedahkan gambar mak? Orang tak tahu awak konon nak sambut hari jadi sebab jahil. Kita lagi sorok. Masuk dalam rumah gambar-gambar mak yang tak pakai tudung tahun 70-an. Gambar nenek tak pakai tudung. Kita letak muka depan. Ruang tamu agar tetamu semua tengok. Itu juga suatu kejahilan yang amat tinggi. Melolong ahli-ahli kubur. Kenapa awak tunjuk gambar mak yang tak dedah aurat? Letak gambar mak dalam bilik tidur. Tengok sekali kali tengok doa. Ya Allah kau tolong ampun dosa mak. Dia mati tak pakai tudung. Dia mati tak semayang. Ayah dulu mati makan rasuah. Ayah dulu mati main judi. Kita tak tahu. Adanya doa anak soleh ini. Walau dosa sebesar gunung sekalipun Allah ampun. Terutama perbahasan ulama-ulama. Roh ini balik ke tak balik? Jawapannya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Soalan roh ni soalan Allah. Dia maha mengetahui, kami tak tahu melainkan sikit saja. Pandangan ulama roh ni dia tak balik. Tetapi kata Syed Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah ada 4 jilid. Iaitu roh ini tahu apa amalan ahli-ahli waris buat. Macam pagi ni ahli-ahli waris duduk dalam usrah kerana Allah. Mak kita duduk dalam lubang kubur. Ayah kita duduk dalam lubang kubur. Berterima kasih kepada Allah dengan amalan soleh yang kita buat mereka tumpangkan. Tapi kalau masa ni kita duduk sibuk lalai, sibuk dengan pesta-pesta maksiat, mereka berduka duduk dalam kubur. Roh tahu amal, tapi roh tak balik. Ini pandangan majoriti ulama. Maka sebab itu, saya ada kemukakan di situ beberapa doa-doa yang saya cadang, kakak-kakak, abang-abang semua baca untuk dapat anak soleh. Yang pertama surah Ibrahim ayat 40.
Tiap-tiap hari baca dalam sembahyang sebelum daripada bagi salam. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu aku orang yang sembahyang. Tunaikanlah doa aku, ya Allah. Kita minta anak cucu sembahyang. Anak tak semayang, cucu tak semayang, menantu tak semayang, menggelupur dalam lubang kubur. Tiap 5 waktu nak awak, walaupun dosa anak kita tak tanggung, tapi sedih. Yang kedua, Suratul Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca banyak-banyak tiap-tiap hari. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Anak-anak kita semua takwa. Doa ni sangat famous. Kata Imam Hasan Basri, awak jadi orang kaya ada ratusan bilion dalam simpanan. Ada kebun ratusan ribu hektar. Ada menara tinggi, pesawat peribadi, kaya raya. Tapi anak kamu tidak soleh, kamulah orang yang paling rugi dalam dunia. Kerana harta-harta kamu belum tentu menyelamatkan kamu. Tapi doa anak soleh, kamu dosa setinggi gunung sebanyak langit, anak angkat tangan doa, pasti Allah ampun. Yang ketiga, surah Al-Ahqaf ayat 15. Baca banyak-banyak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kerana di dalam wa aslih li fi zurriyyati, kau tanam, kau resap, kau jana, kau bina dalam hati zuriat keturunanku agar jadi soleh. Doa ini anak-anak cucu kita jadi soleh. Yang akhir sekali, surah Ali Imran ayat 38, doa Nabi Allah Zakaria. Minta pada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud doa. Wahai Tuhanku, berikanlah aku zuriat keturunan yang baik. Minta direct dengan Allah. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Aku nak minta zuriat keturunan aku baik-baik, anak cucu aku baik, soleh, anak cucu semua jadi baik, menantu jadi baik. Ini doa dia. Ali Imran 38. Mudah-mudahan kita mati walaupun amal tak banyak, tapi amal anak-anak kita tumpang untuk bawa ke syurga Allah. Yang akhir, yang kelima, mintalah maaf kepada semua orang yang kita pernah lakukan dosa. Jangan tunggu hari raya. Jangan tunggu hari raya baru nak minta maaf zahir batin. Tak raya pun, seorang isteri mintalah ampun pada suami tiap-tiap malam. Seorang anak mintalah ampun pada ayah ibu tiap-tiap hari. Seorang murid mintalah ampun pada guru. Seorang rakan minta ampun pada rakan lain. Seorang jiran mintalah ampun pada jiran. Kerana dosa dengan Allah, Allah boleh padam. Tapi dosa dengan manusia, manusia yang kena maaf baru Allah padam. Maka sebab itu, mudah-mudahan 5 amalan itu menjadi persiapan untuk mendidik hati kita jadi jernih.